Salam sejahtera. Hari ini, Cikgu Jenny hendak berkongsi dengan semua berkaitan dengan Nearpod. Okay? Yang pertama, kita kena melayari Nearpod. Okay? nearpod.com. Dalam Nearpod ini, kalau Cikgu belum ada account, Cikgu kena register dulu. Okay? Register dulu. Kalau sudah ada account, boleh terus login. Jadi kalau kita nak register, kita klik pada ini, sign up for free. Okay, dekat teacher punya tempat, kita klik sign up for free. Okay, selepas cikgu tekan sign up for free, cikgu akan masuk ke page yang baru. Dalam page ini, okay, cikgu masukkan email tu. Okay, email apa? Email MOE cikgu. Okay, jadi kita sign up with Google. Guna ini, sign up with Google dengan masukkan email MOE cikgu. Okay, oleh sebab saya sudah ada account, okay, jadi saya gunakan account yang lain. Okay, jadi cikgu gunakan account MOE cikgu sebab nanti yang ini boleh masukkan dalam Google Classroom kita. Jadi saya guna yang lain. Okay, kita masukkan password. Kita boleh lihat yang sekarang dia sudah masuk macam ini. Okay, jadi kita kena klik pada I agree to Nearpod terms and conditions. Okay, untuk cikgu kita kena buat yang ini. Tapi bagi murid, mereka tak perlu sign up. Okay, untuk murid mereka tak perlu sign up. Mereka hanya perlu masukkan kod sahaja. Okay, tapi kita terus masukkan dalam Google Classroom. Kita tak payah beri kod juga. Dia terus klik pada link yang kita bagi. Okay, jadi selepas kita sign up, kita tekan pada Let's Go. Okay, selepas Let's Go ini, kita boleh lihat bahawa yang ini, okay, dia akan masuk ke dalam kita punya library. Okay, yang ini kita sekarang kosong. Okay, kosong. Dan kita boleh nampak di sini dia ada semua benda-benda ini. Kita akan nampak kita ini silver user. Apa itu silver user? Yang ini user means ini, yang di sini kita percuma punya. Okay? Percuma kalau kita nak buat yang lebih advance punya benda, kita boleh upgrade. Okay? Kita boleh tekan upgrade dan kita boleh subscribe untuk upgrade. Okay? Dia ada Go, Platinum, dengan school punya package. Untuk yang ini, kalau cikgu nak buat untuk Go, cikgu boleh pergi buat certified, Nearpod, Nearpod Certified Educator. Kenapa? Sebab dia akan bagi kita free 6 bulan. Lepas tu yang ini, kita boleh lihat, Certified Nearpod Certified Educator. Dekat Nearpod ini, yang certified ini, kita akan dapat, dia akan cakap di sini, kita akan dapat 6 months of Go editions. Lepas tu, dia akan ada lagi benda-benda lain bagi kita. Jadi kita boleh apply. Bila nak apply ni, dia akan ada satu barang untuk diisi. Dia barang untuk diisi. Kita isi saja dan kena masuk satu kursus, kena pergi join satu kursus. Dekat kursus ini kita boleh ambil satu kursus, lepas tu kita training punya nama kita letak dekat sini. Lepas tu kita kena buat satu lesson di Nearpod. Selepas kita submit ini barang, dia akan bagi tahu kita dalam masa 1 bulan adakah kita dapat untuk yang Nearpod Certified Educator. Untuk yang ini kita masuk dulu. Kita tengok balik. Lepas tu yang lain. Untuk teacher resources. Tadi kita dapat nampak yang ada webinar yang boleh kita sertai. Di webinar ada 2 jenis. Yang satu yang
akan dilangsungkan secara live. Okay, cikgu kena register dulu khusus-khusus dulu. Okay, contoh di sini pada Mei 8. Okay, dia ada khusus-khusus ini. Jadi cikgu kena register dulu. Kalau untuk view web final yang selepas yang sudah buat tu, sebelum tu kita boleh tengok dekat sini. Okay, kita boleh view apa yang kita nak belajar. Jadi yang ini untuk teacher resources and training. Lepas tu kita boleh tengok, okay, dia ada reports. Okay, reports ini untuk lessons yang kita buat. Okay, sekiranya lessons yang kita buat, okay, kita masukkan dalam Google Classroom, kita pun pernah tengok report dekat sini. Okay, Google Classroom kita dapat tengok itu result. Okay, jadi yang ini adalah bagaimana kita pergi create satu account. Okay, di sini saya guna balik account MOE saya. Ini account MOE saya. Jadi kita boleh lihat, kita nak buat satu lesson. Macam mana? Di sini dia di My Lessons ini dia ada dua jenis. Okay, satu adalah lesson in Nearport. Okay, buat lesson dalam sini. Yang satu lagi, kita buat lesson di Google Slide. Okay, di Google Slide. Jadi, kita boleh pilih lah sama ada kita nak buat dekat sini ke ataupun dekat Google Slide. Lepas tu di Google Slide, kita masukkan dalam Google Classroom kita. Okay, saya hari ini akan berkongsi yang kita buat dekat sini. Lesson in Nearport. Kita tekan pada lesson in Nearport. Okay, kita klik lesson in Nearport. Lepas tu, selepas tu kita pergi, edit kita punya tajuk. Contoh, hari ini saya nak ajar berkaitan dengan kata tanya. Jadi saya tulis kata tanya. Okay, kita boleh tulis apa-apa tajuk yang kita nak. Okay, bahasa Melayu ke, bahasa English ke, bahasa Cina ke, pun boleh. Lepas tu klik pada setting ini. Okay, klik pada setting ini. Untuk setting ini, yang description, cikgu boleh letak ataupun tak nak letak pun grades. Grades cikgu kena pilih. Tahun mana yang cikgu ajar. Contoh, saya ajar untuk tahun 2. Kita klik pada tahun 2. Lepas tu, subjek. Subjek di sini. Apakah subjek yang kita ajar? Contoh, saya ajar untuk bahasa Melayu. Kita ada bahasa Melayu. Kita boleh pilih World Languages. Kalau semua dekat sini, cikgu tak dapat pilih. Cikgu pilihlah other. Lepas tu kita klik pada submit. Kita klik pada submit. Selepas submit, dia akan jadi kosong macam ini. Apa pun tak ada. Jadi kita kena klik pada add slide. Add slide. Untuk add slide, dia akan buat slide yang baru, benda yang baru. Di sini ada 3 benda. Ataupun kita sudah ada kita punya PowerPoint ataupun kita punya Google Slide, kita punya PDF ke, ataupun kita punya gambar. Kita boleh terus upload dekat sini. Kita tekan pada upload files. Tekan pada upload files. Selepas itu, sini yang pertama, icon ini adalah untuk local file. Yang ini kita ambil dari Google Drive. Yang ini kita ambil daripada Dropbox. Yang ini daripada OneDrive. Kita boleh terus ambil. Kita punya PowerPoint yang kita sudah buat. Contoh saya ambil saya punya PowerPoint. Dia akan masuk dalam sini. Setiap slide yang kita buat dekat PowerPoint tu, dia akan masuk slide by slide. Jadi dia mungkin kena ambil masa sikit sebab dia ini file processing, dia kena ambil sikit masa. Lepas tu, kita tunggu dia habis proses. Kita tunggu sampai dia habis proses. Kalau kita punya PowerPoint semakin panjang, dia ambil masa lagi panjang lah. Kita boleh lihat di sini. Kita punya PowerPoint slide. Sudah ada slide ini untuk pengajaran. Dan di sini kita kalau tambah satu slide baru, kita boleh buat aktiviti yang lain. Dan
contoh, kalau cikgu sudah masukkan slide-slide ini, cikgu tak nak slide ini, cikgu boleh klik pada slide itu, lepas tu tekan pada delete slide. Okay, delete slide. Ataupun cikgu nak duplicate dia, cikgu boleh copy, lepas tu tekan pada paste. Okay, sekarang kita masuk balik untuk yang add slide. Tekan pada add slide. Yang pertama ini add content. Okay, kita nak bagi untuk yang bahan, okay, pengajaran. Jadi yang tadi untuk slide. Okay, yang tadi untuk slide ini. Okay, kita boleh masukkan slide di sini. Yang kedua adalah untuk Nearpod 3D. Okay, jadi Nearpod ini saya sangat recommend untuk cikgu-cikgu yang mengajar cikgu-cikgu yang mengajar untuk matematik dan sains. Okay, Nearpod di sini kita 3D ini walaupun dia tidak ke semua benda, tapi dia ada banyak. Contoh animal cell. Okay, lepas tu yang ini semua kita boleh view dalam 3D. Contoh kita nak masukkan slide ini, kita tekan full body ini, kita tekan done. Okay, kalau kita nak tengok apakah dalam tu, kita boleh tengok view. Kita sendiri preview dulu. Okay, nantilah budak akan nampak benda yang sama dengan kita ini. Dan di sini sebab dia ini 3D. Okay, 3D. Jadi budak-budak dia boleh sendiri pergi tukar. Dia boleh tukar dia punya pandangan. Okay, dari atas ke, okay, dari bawah ke. Lepas tu dia boleh tengoklah, dia boleh pusing-pusing. Okay, jadi kalau kita sudah okay, jadi kita nak letakkan benda ini dalam kita punya konten, kita tekan done. Okay, di sini saya tak mau, jadi saya back sahaja. Okay, saya tak mau, saya buang sahaja. Okay, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini simulations. Okay, simulations ini dia untuk mathematics dengan science. Kita di sini boleh tengok dia ada bagi kepada elementary, iaitu sekolah rendah, dan sekolah menengah punya. Lepas tu ada maths dengan science. Apa kegunaan ini? Simulations ini. Okay, kita lihat contoh mathematics untuk elementary school. Okay, untuk sekolah rendah. Yang ini. Okay, kita nak cari area. Okay, kita boleh minta budak, okay, dia buat benda di sini untuk dapatkan dia punya simulations ataupun bahagi. Okay, kita tengok contoh. Kita tekan pada bahagi. Lepas tu kita preview. Okay, kita preview dulu. Okay. Di sini dia ada divide. Okay, kita boleh choose level kita. Okay, contohnya saya choose level yang pertama. Lepas tu, okay, di sini 4 darab dengan berapa sama dengan 24. Okay, jadi di sini 4 di sini. Kalau di sini kita tak tahu nombor dia berapa, jadi kita contoh saya tulis 1. Tak boleh. Jadi kita tulislah yang mana-mana, contoh 1. Kita cek. Boleh, dia akan macam ini. Lepas tu kita tekan nombor yang betul, kita cek. Dia akan letak di sini bagi kita tengok. Lepas tu untuk yang size. Untuk yang size. Contohnya contohnya kita nak buat untuk color visions. Kita buka ini preview, dan kita boleh tengok di sini. Kita boleh pilih color ini. Lepas tu kalau kita campur dengan hijau, dia akan hijau campur dengan merah, dia akan dapat apa warna tu. Lepas tu dia dapat lagi untuk yang biru, dia campur, dia akan nampak warna yang mana. Kita boleh tukar, boleh tengok lagi benda-benda yang macam ni. Jadi di sini kalau kita nak letakkan simulation sini, kita hanya perlu pilih dan kita tekan done saja. Contoh saya pilih untuk color vision ini, saya letak dalam saya punya slide. Jadi saya tekan done, dekat bawah tengok dia akan ada simulations. Sekarang saya tak mau ini, saya buangkan sahaja. Delete. Kita tambah lagi slide. Dalam konten ini dia ada field trip juga. Contoh kita ajar satu tempat. Tapi dalam tempat itu kita mungkin
hanya tunjuk gambar ke, okay. Jadi kita di sini kita boleh terus bagi mereka tengok secara field trip. Kita search dekat sini tempat tu, okay. Dalam search itu kena search untuk yang okay, bahasa English ya. Contoh, saya nak tengok untuk Santorini. Jadi saya tekan pada Santorini, okay. Kita masukkan dan saja. Okay, kalau sekarang kita cikgu-cikgu kita nak buat kerja, kita review dulu. Okay, kita boleh tengok dalam ini, okay. Ya, 360 degree kita boleh pusing-pusing. Kalau kita letakkan dalam Google Classroom, budak boleh pusing sendiri. Dan kalau dia ada VR box, dia boleh pakai VR box dan view juga. Okay? Jadi di sini kalau sudah okay, dia boleh done. Okay, sekarang kita klik sebab saya tak mau. Okay, yang next one, ini BBC video. BBC video ini dia masukkan video-video yang dalam sini. Okay, untuk yang video-video ini. Yang ini biasa kita tak guna lah. Sebab kita kalau nak guna, kita letakkan video yang dalam, okay, dalam YouTube saja. Iaitu kita guna yang ini, video ini. Kita boleh upload kita punya video sendiri ataupun daripada YouTube ini. Sini. Okay. Jadi tadi yang ini. Kita boleh masukkan sui. Okay. Masukkan sui juga. Okay. Yang sini. Ataupun kalau kita tak mau pilih sui yang sudah disiapkan orang lain, kita boleh terus create new sui. Okay, buat sui sendiri, lepas tu masuk dalam Nearpod. Okay, selain itu, kita boleh letakkan slideshow kita. Okay, kita boleh letakkan suara, kita boleh letakkan PDF. Okay, dan yang seterusnya adalah Twitter. Okay, yang ini benda-benda yang kita boleh masukkan. Okay, sebagai PDPC kita, sebagai nota-nota untuk budak baca. Okay. Yang kedua, dia boleh add web content. Kalau kita nak bagi budak sesuatu, okay, benda untuk dibaca dekat website, kita terus letak link ini, kita save sahaja. Okay. Contohnya, okay, kita nak bagi dia tengok untuk benda-benda yang berkaitan dengan haiwan-haiwan. Jadi kita search dekat web, lepas tu kita letakkan URL dekat sini. Okay. Yang ketiga, yang ini untuk aktiviti. Okay, selepas kita mengajar, kita bagi nota, kita nak budak dia buat latihan. Okay, di sini aktiviti dia ada banyak. Time to climb, open-ended, matching test, quiz, grip, draw it, collaborate, pull, fill in the blanks, memory test. Okay, kita cuba satu dulu untuk time to climb. Okay, kita tambah time to climb di sini. Okay, kita tekan pada time to climb. Okay. Kita masukkan soalan kita. Contohnya, okay, kita nak masukkan soalan macam saya ini, okay, untuk sini. Apakah yang membawa kamu pergi ke sekolah? Okay, ini contoh. Selepas ini, kita letakkan kita punya jawapan. Okay, contohnya, sang kancil. Okay, contohnya ayah. Kalau kita nak tambah lagi jawapan, kita boleh add answer dekat sini. Okay, add answer dekat sini. Lepas tu, kalau kita tak nak, okay, kita sudah ada, okay, kita hanya nak yang 3 saja, kita sudah close. Okay, kita buat yang ini. Okay, contoh yang ini untuk okay. Kita pilih jawapan yang betul. Untuk yang time hill ini, kita hanya boleh pilih satu jawapan yang betul saja. Kita tak boleh pilih 2. Okay, hanya boleh pilih 1. Okay. Yang ini kita sudah siap. Okay, untuk soalan 1. Kalau kita nak buat lagi satu soalan, okay, kita boleh add questions. Okay, add questions.
Okey, contohnya yang ini kita tak mau, kita boleh delete. Okey, dan kita boleh duplicate soalan tersebut. Kita boleh letakkan masa untuk jawab. Okey, yang ini kita letak 30 seconds. Okey, untuk yang ini contohnya, okey, kita sudah habis buat, dah save. Di sini dia akan time to climb. Okey, dia ini budak akan pergi bermain nanti. Dia akan macam climb hill. Okey, dia jawab betul, dia dapat naik ke atas. Jawab betul, dia dapat naik ke atas. Okay. Yang lagi, untuk yang kedua, open-ended questions. Okey, kita nak budak dia jawab soalan-soalan yang buka. Jadi kita boleh letakkan soalan kita di sini. Okey, kita letakkan soalan di sini, lepas tu kita save. Budak kena jawab. Okey, dan di sini kita boleh masukkan timer juga. Okey, setiap aktiviti di sini kita boleh letak timer supaya dia buat dalam masa yang tertentu. Okey, kita boleh masukkan audio video juga. Dan di sini kalau untuk yang open-ended ini, kalau cikgu mau budak tulis, dia boleh pilih sama ada dia nak tulis ataupun nak bercakap, bertutur. Okey, kita boleh enable student audio recordings. Kita buka yang ini, jawapan budak dia boleh secara recording. Dia terus guna voice saja. Okay, seterusnya. Kita ada matching pairs. Okey, matching pairs ini contohnya. Okay, kita letak kita punya instruction dekat sini, kita punya arahan dekat sini. Lepas tu di sini kita add pair. Okey, add pair ini kita boleh letak untuk perkataan ataupun image. Okey, contohnya kita letak perkataan. Lepas tu kita nak image untuk dia search image. Kita boleh terus search dalam search dalam Google saja. Lepas kita masukkan gambar dengan kita punya perkataan ataupun dua-dua perkataan, dua-dua gambar pun boleh ya. Kita add another pair. Okey, kita add another pair. Lepas tu kita masukkan. Okey, selepas kita habis masukkan, kita tekan done. Okey, contohnya kita tekan done. Nanti budak dia kena pair up lah benda ini. Okey, habis kita buat, kita save. Setiap kali kita habis buat, kita kena tekan save. Seterusnya, kita ada quiz. Okay. Untuk quiz ini, dia dengan time to climb sama ialah untuk objektif. Tapi soalan objektif ini, kita boleh pilih untuk jawapan 2 dan ke atas. Contohnya, jawapan ini saya mau betul, saya pilih. Jawapan ini nak betul, saya pun pilih. Jadi, untuk yang ini, dia boleh letak lebih daripada satu soalan. Okay. Beza dengan yang di time to climb. Okay. Lepas tu, kita ada flip grip. Okay, di sini saya tidak mencadangkan cikgu letak flip grip dalam sini. Kenapa? Kalau kita nak buat flip grip, kita terus pergi ke flip grip untuk buat. Sebab di sini kalau kita nak letak flip grip, dia kena minta kita letak URL cikgu dan URL pelajar. Tengok. Okey, jadi di sini kita kena letak benda-benda ini. Jadi kita letak. Okey. Jadi kita kalau nak buat flip grip, saya cadangkan cikgu terus buat dekat tempat
grip sudah. Oke, di sini kita tambah pilih yang grip. Oke, kita pilih yang lain. Lepas tu kita boleh minta pelajar draw it, lukis. Kita letakkan kita punya arahan di sini. Kita boleh tambah juga kalau nak tambah gambar ke video ke apa-apa ke, kita tambah saja. Lepas tu kita save. Kita save. Untuk yang draw it, bila budak buka, dia akan ada pen. Contohnya ini draw it. Budak dia, kita akan preview, dia akan ada student view. Kita boleh lukis. Di sini ada pen. Pen ini dia boleh untuk halus ataupun tebal. Warna pun boleh pilih. Kita boleh pilih warna. Contoh biru. Saya lukis. Lepas tu di sini dia ada highlighter juga. Highlighter juga sama, ada boleh nipis sampai tebal. Lepas tu color pun boleh dipilih. Dan yang ini kalau nak masukkan teks, dia boleh terus dia punya teks di sini. Lepas tu di sini, yang perkataan ini dia boleh besarkan, besarkan, kecilkan, tukar warna, Dan yang ini dia boleh, drag. Dia nak drag mana dia drag saja. Lepas tu ini untuk letakkan gambar, dia boleh masukkan gambar dia sendiri dalam komputer punya ataupun search dalam Google. Yang last sekali dia ada, ini adalah pemadam. Pemadam dia boleh kecil punya pemadam, besar punya pemadam. Jadi di sini dia boleh padamkan apa-apa yang dia buat salah. Dia terus boleh padam. Yang akhir, di sini kalau dia nak erase itu drawing, dia terus tekan yang ini. Yang pakai ini. Yes. Jadi yang ini untuk student view. Untuk draw it. Untuk yang ini collaborate. Collaborate ini dia macam kita punya kita letakkan kita punya topik, lepas tu kita letak description. Di sini dia ada contoh-contoh styles. Jadi kalau kita letak yang ini, budak-budak bolehlah letakkan komen mereka ke ataupun mereka apa yang mereka nak tulis. Untuk yang pool ini dia dapatkan dapatkan dia punya race ranking ke, nak dapatkan dia punya contoh kita yes or no, kita nak tanya are you feeling happy today, yes or no, macam ini. Jadi yang ini dia boleh buat pool. Lepas tu kalau kita tersalah tekan, kita boleh balik semula benda-benda kita ni. Tekan balik edit. Lepas itu kita boleh pergi ke untuk fill in the blanks. Kita nak buat soalan untuk isi tempat kosong. Kita boleh pilih contoh perkataan. Contoh dia tulisan punya. Jadi kita pilih mana yang kita nak. Lepas tu kita dekat sini. Contohnya saya nak nak buat soalan untuk apakah warna kegemaran Anda. Ini soalan kita dengan jawapan sekali. Lepas tu kita klik next. Kita tekan next. Di sini jawapan yang kita nak itu kita highlightkan. Kita nak apakah ini jawapan. Jadi kita klik done.
Okey, di sini kita boleh tengok. Okey, untuk yang fill in the blanks, okey. Sebab sekarang saya hanya ada satu soalan. Jadi dia ada satu pilihan saja. Kalau saya ada banyak soalan, dia akan ada banyak pilihan. Okey, dia akan dapat dia punya soalan di sini dia kosongkan. Jadi budak kena okey drag dia punya jawapan masuk ke dalam okey yang betul punya. Okey, ke dalam yang betul punya. Lepas tu dia klik done saja. Okey. Jadi yang ini untuk fill in the blanks. Selepas tu kita ada yang last sekali, memory test. Okey, apa itu memory test? Dia ni boleh kita letakkan gambar ataupun teks. Okey, kalau kita nak teks, kita letak teks. Okey, kita nak image, kita letak image. Okey, contoh untuk teks kita boleh pilih. Okey, untuk yang ini. Jadi dia boleh pilih contoh ini satu. Okey, nanti kita buka. Okey, buka kena dua-dua sama punya baru dikira betul. Okey, yang ini untuk memory test. Habis kita buat semua, kita save and exit. Okay, save and exit. Okay, kita save yang ini. Lepas tu bagaimana kita nak hantar kepada budak ataupun kita nak share kepada cikgu-cikgu. Okay, untuk lessons yang kita sudah siap bina, kita di sini, okay, kita pada tempat ini dia ada 3 titik. Okay, kita tekan pada 3 titik. Kita boleh share with teacher. Okay, di sini share with teacher dia ada 2 jenis. Satu, kita bagi link ini, cikgu hanya boleh review sahaja. Dia hanya tengok sahaja. Apa pun tak boleh buat. Ataupun kita boleh bagi yang ini editable. Okay, kalau editable, cikgu itu dia boleh edit lessons kita. Okay, ini untuk share kepada cikgu. Untuk budak, dia ada 2 jenis. Contoh kita guna Google Meet ke ataupun kita guna Microsoft Teams untuk mengajar. Jadi dengan budak kita boleh terus buat live lessons. Kita tekan pada live lessons ini. Lepas tu dia akan masuk yang ini. Kita boleh terus bagi link untuk pelajar. Ini link. Ataupun kita minta pelajar itu joinnearport.com. Lepas tu masukkan kod ini. Okay, masukkan kod yang cikgu buat. Okay, ataupun terus bagi link sahaja. Ini untuk live lessons, iaitu bila saya mengajar, okay, saya klik saya punya slide belajar, tengok okay, apa dalam slide tersebut. Okay, ini untuk live. Lepas tu kita ada untuk yang okay, letak dalam Google Classroom. Okay, kita guna student paste. Kan pada student paste. Okay, di sini ada banyak benda kita boleh email bagi pelajar, kita boleh embed, kita boleh letak Google Classroom dan Microsoft Teams juga. Dan yang sini dia punya lessons akan ada 29 hari ataupun kita lebih kurang 1 bulan macam ni lah. Okay, contoh kita nak letak dalam kita punya Google Classroom. Kita tekan pada Google Classroom. Lepas tu dia akan pergi ke page ini. Kita letakkan kepada kelas yang kita nak. Contoh saya ini testing saja, saya letak test punya kelas. Lepas ini kita choose action, kita create assignment. Okay, kita tekan go. Selepas itu seperti biasa kita kena letakkan kita punya title. Okay, letakkan kita title, kita punya instruction. Contoh, okay, selesai menjawab soalan di Nearport, klik mark as done. Okay, lepas tu di sini dia punya point saya cadangkan cikgu ungraded saja. Kita bukan semua benda kena markah. Okay, yang ini sebab dia dalam Nearport dia tak ada terus input markah kepada Google Classroom. Jadi kalau kita nak letak point, kita kena masuk markah di sini sendiri.
Okay, kalau kita ungraded, okay, kita terus dapatkan kita punya result dekat Nearpod sudah. Okay. Lepas tu, due date ini sebab dia ada lebih kurang 1 bulan, jadi kita letak juga lebih kurang 1 bulan punya date. Dan topik kita boleh pilih topik yang mana. Lepas tu tekan assign saja. Lepas tekan assign, okay, kita boleh tengok dalam kita punya Google Classroom, dia sudah ada, okay, di sini. Okay, kita punya classwork, kita tengok. Okay, tengok, sudah ada, okay, lessons di sini. Budak hanya perlu klik link ini untuk masuk dalam kita punya, okay, assignment. Lepas tu di sini bagaimana kita nak cari kita punya result. Okay, kita boleh pergi ke reports. Okay, pergi ke reports. Lepas pergi ke report, okay, dia akan ada kita punya, okay, benda-benda yang kita sudah buat. Okay, contoh untuk sains, okay, saya tekan pada ini. Dia ada session-session yang kita boleh pilih. Okay, berapa soalan sudah budak siapkan. Contoh yang ini. Okay, saya nak session ini punya. Saya hanya perlu klik pada session ini untuk tengok. Dia ada 2 jenis. Satu jenis ada rumah. Yang rumah ini adalah homework. Kalau yang tak ada rumah adalah live punya. Okay, yang tak ada rumah punya adalah live. Kita tekan. Lepas tu, dalam ini, dia akan bagi kita, okay, result keseluruhan pelajar. Kita akan tengok. Okay, dan di sini budak punya nama adalah ikut nama yang budak dia dekat sana. Okay, lepas tu di sini, sebab yang ini summary saja, kita nak tengok satu persatu. Contohnya, dia buat quiz. Okay, quiz kita tak letak soalan, jadi tak ada. Okay, saya ada letak open-ended punya soalan. Kita boleh klik dekat open-ended punya soalan, kita tengok. Okay, kalau budak itu dia tak jawab, okay, dia no answers, jadi kita tahulah dia tak jawab. Kita dah boleh nanti dekat Google Classroom tak boleh bagi dia, okay, sudah siap. Okay, kalau yang sudah jawab, dia ada jawapan di sini. Okay, lepas tu draw it. Okay, draw it kita boleh tengok juga. Okay, budak yang sudah lukis kita boleh tengok. Okay, kita boleh tengok apa yang budak dia buat. Okay, matching pairs. Kita boleh tengok berapa soalan yang budak buat betul dan berapa soalan yang salah. Okay, lepas tu mereka try berapa kali pun boleh tahu. Okay, collaborate. Kita boleh terus tengok mereka tulis apa. Okay, apa yang mereka tulis. Kalau mereka tak ada tulis, okay, tak ada lah benda di sini. Okay, yang mereka sudah tulis lah kita boleh tengok di sini. Ini tadi yang mereka buat untuk collaborative. Okay, lepas tu yang ini semua kita sudah tengok. Okay, untuk time climb semua kita, yang ini benda-benda kita boleh download. Okay, kita boleh download. Kita download dia as PDF ataupun sebagai CSV pun boleh. Okay, lepas tu kita boleh download sebagai, okay, kita boleh share. Share mana? Share kita punya report dalam email kita. Okay, pergi email kita ataupun kalau kita nak buat sebagai PPT punya evidence, kita share kepada kita punya guru besar, kita tekan guru besar punya, okay, email sahaja. Lepas tu kita send. Okay, yang ini untuk kita boleh buat dekat Nearpod. Okay, semoga cikgu-cikgu, okay, berjaya bercuba.